Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669118997. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saudara, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya KC pada setiap malam. Dan malam ini saya akan terus beri peluang kepada anda untuk bercerita, untuk berkongsi pengalaman anda. Dan bermula minggu hadapan, saya akan ingin mengenegahkan satu segmen di mana pernah dilakukan oleh Za. Saya nak beri peluang kepada anda untuk bercerita pula. Jadi saya akan masukkan sound effect, background music. Anda rakamkan suara anda. Sekarang ni senang boleh rakamkan suara melalui telefon anda, dan anda hantarkan suara anda itu kepada saya ke alamat djkc897@gmail.com, djkc897@gmail.com. Anda baca cerita tu, mungkin cerita tu anda karang daripada pengalaman anda, pengalaman saudara mara dan sebagainya. Anda hantarkan kepada saya. Saya akan terima audio tu, ingat jangan tempat bising lah, sebab nanti susah saya nak adunkan track tersebut, dan saya akan masukkan sound effect. Jadi anda akan diberi peluang untuk bercerita. Tapi ingatlah, cerita dengan bahasa yang sempurna dan dengan mood yang betul. Jangan dalam cerita tu boleh kedengaran seperti anda tersenyum, anda ketawa. Jadi ingat. Baik, kita terus dengan pemanggil kita di hujung talian 669118997. Tapi sebelum saya jawab panggilan anda, di sini ada kiriman message yang saya terima daripada Kak Yanti, berkongsi pengalaman. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kakak ingin bertanya kepada Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12 yang mungkin mahir dalam hal-hal berkaitan dengan dunia mistik. Kisi, beberapa minggu yang lalu, jiran kakak di tingkat bawah ada kematian. Jiran kakak ni memang rapat dengan kakak. Dia naik ke atas nak pinjam kain batik lepas. Jadi kakak pun berikan pada jiran yang menggunakan kain batik lepas tersebut untuk arwah bapaknya yang meninggal dunia. Setelah menggunakannya, dia tanya, nak basuh tak? Dia boleh tolong basuhkan. Tak payah. Tak apalah, tak kotor pun. Kakak ambil kain batik lepas, kakak lipat, letak dalam almari. Almari itu merupakan bilik pembantu rumah kakak Casey. Jadi pembantu rumahnya ada satu bilik, tempat dia tidur lah. Dalam bilik itu ada almari, dan disitulah tempatnya simpan kain batik lepas. Tetapi Casey, 3 hari lepas, pembantu rumah kakak ketika sedang bangun pagi dengan kakak ni, kakak nak ke kerja, dia sedang buat sarapan. Dia kata, "Ibu, saya mau bicara dengan ibu, boleh enggak?" Apa dia? Dia pun memberitahu
malam semalam dia ternampak ada seorang lelaki tua berdiri depan pintu almari dan membelakangi beliau yang sedang baring di atas katil. Jadi bila dia ceritakan perkara itu, yang teringat adalah kain batik lepas yang dipinjamkan pada jiran bawah. Jadi Casey, kakak nak bertanya kepada pendengar Misteri Jam 12 dan pada Casey, adakah mungkin kerana tak basuh kain batik tu? Tapi sekarang kain batik tu kakak dah basuh dah, Casey. Kakak ambil, kakak suruh dia basuh. Tapi hairan, tiba-tiba dah tak ada. Gangguan tu hanya berlaku pada satu malam saja, iaitu 3 hari yang lalu. Jadi bagaimana? Adakah benar, Casey, kain batik lepas setelah digunakan untuk kematian harus dibasuh? Ataupun tidak ada masalah? Mungkin. Bagaimana pendapat anda para pendengar Misteri Jam 12? Kita terus jawab panggilan dan kita terus ketengahkan kisah dalam rancangan MJ12. Hello, selamat pagi, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Ni Kak Ida. Kak Ida, panggilan dari mana Kak Ida? Kak Ida panggil daripada Jorong. Dari Jorong? Dan Kak Ida tadi dengar seorang teman kita bertanya. Betul, Casey. Bagaimana, nak basuh atau tak perlu basuh? Mesti nak basuh. Sebab bapa Kak Ida pun dah meninggal sebulan 5 sekian hari. Jadi sama juga. Jadi pakai kain batik lepas tu taruh kan, nanti dia datang sebab bau dia kan. Jadi ini pendapat nak kasih pada Casey lah. Jadi benda tu memang betul lah. Dah bekas orang mati kan, dah tutup kan. Dia ada bau-bau dia. Bau pacai lain pacainya lain. Jadi dah ada bau dia. Jadi mesti nak tutup. Jadi macam dia ingat benda tu kan dah tak rumah dia cium bau kan. 7 hari kan. 7 hari ni benda tu masih ada dalam rumah. Jadi benda tu belum pergi lagi 7 hari. Nasib baik dia membelakang kan, dia tak mendepankan. Kalau dia mendepankan macam mana kan. Tapi yang kena ganggu pembantu rumah, bukan beliau kesian pembantu. Dia tak ganggu, dia tunjuk tu, dia cuma kasih tahu suruh cuci. Dia tak kacau apa, dia suruh. Jadi itu nak beri pendapat lah tentang awal tadi kisahnya. Ini pendapat hari tu saya Pak Liga tadi berkisah hari tu yang malam ingat tak ada yang 2 minggu lepas Kak Liga ada pun Casey. Lepas tu dekat rumah Liga terus ada orang terjun diri. Ya. Jatuh daripada tingkat 17 turun ke bawah. Itu waktu sembahyang sini kan, langsung kan. Jadi tu mayat dia habis lah. Jadi kita nak lalu situ pun takut. Jadi diorang kata kalau lalu situ darah dia masih ada lagi kan. Masih ada, jadi bagus kita nak lebih takut lah, nak bayar lah dia kata. Jadi terima kasih pada akak kita. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye. Baik, ini nampaknya kiriman Yanti kirim lagi. Mohon maaf Casey, saya lupa nak letakkan kenyataan ini. Tadi Yanti kirim tentang kain batik lepas tu. Yanti kata, Casey, saya mohon maaf, sebenarnya kain batik lepas ni pernah digunakan di rumah saya ketika ibu meninggal dunia. Jadi saya tak basuh, saya letak dalam almari, tidak ada apa-apa yang berlaku. Tapi bila pembantu rumah saya ni simpan kain batik itu di dalam almari dalam biliknya, setelah saya pinjamkan pada jiran tidak dibasuh, dia diganggu 3 hari lepas. Jadi nak tanya, adakah benar kalau memang benar-benar tak basuh dia datang, kenapa waktu arwah ibu saya pergi meninggal dunia menggunakan kain batik yang sama yang tidak dicuci, tidak ada apa-apa gangguan sampailah 3 hari lepas? Terima kasih. Kata Yanti lah. Tadi dia kirim tak lengkap penjelasan beliau dan dikirim lagi. Jadi semoga anda semua dah tahu kenyataan dari Yanti. Kita akan kembali dengan kisah dari anda. 6691897. Yang ini pula daripada Arman, katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Arman, saya ingin berkongsi pengalaman yang berlaku di rumah saya di kawasan Tua Payoh. Tapi rumah saya ni dalam kawasan katanya dalam kawasan Potong Pasir GRC. Jadi rumah beliau di kawasan Tua Payoh, tapi dalam kawasan Potong Pasir GRC lah. Awak pandai lah fikir di mana, kawasan mana. Jadi rumah saya ni di tingkat paling atas. Waktu itu saya baru balik dari kerja sekitar pukul 1 pagi. Sedang jalan di kolong blok, turun dari transport Casey, menghala ke lift lobby rumah saya. Saya macam terasa ada sesuatu ikut saya dari belakang. Tapi saya tidak indahkan Casey. Dan apa yang berlaku, sesaat saya sampai di hadapan lift,
Saya pun tunggulah setelah menekan butang, menunggu lift turun ke bawah. Tiba-tiba saya dengar tahu orang seperti seorang gadis memanggil nama saya. Arman. Berbisik, dengar hanya sekali. Tapi sekali itu dapat saya dengar dengan jelas. Saya pun pusing kiri kanan kisi, tak nampak sesiapa. Saya terus balik ke rumah, masuk ke dalam rumah, tutup pintu, saya mandi. Jadi apa yang berlaku, saya nampak saya terdengar sedang saya mandi ni dalam tandas. Pendengar Ria 897, isteri saya terdengar dia sedang berbual dengan seseorang. Jadi saya dah mandi, saya keluar, isteri saya masuk dapur, dia terpekik sekuat-kuatnya. Dia tengok belakang, dia tengok dapur. Abang, kenapa dengan awak? Rupa-rupanya, dipendekkan cerita kata Arman, isteri saya kata dia dengar bunyi orang buka pintu. Jadi dia tahu saya dah balik kerja. Dia keluar daripada bilik. Sambil tu dia tanya nak makan apa, nanti dia panaskan. Saya hanya duduk di hadapan ruang tamu. Jadi dalam masa yang dekat tu lah, terus dia masuk dapur nak panaskan lauk. Ternampak saya keluar dari tandas. Itulah yang buat dia terpekik dan takut. Saya pun berderau darah saya kisi. Saya ke depan tengok di ruang tamu, tak ada orang walaupun terang benderang. Jadi saya tanya, awak betul berbual dengan siapa? Abang, saya berbual dengan abang tadi bang. Saya dengar sangat kisi, jelas suara isteri saya bercakap dengan seseorang. Sebab waktu tu saya sedang sabun muka, tidak bunyi air pun. Jadi rumah yang sunyi, kedengaran isteri sedang berbual dengan seseorang. Adakah mungkin benda tu ikut saya pulang? Tapi saya bersyukur hanya untuk malam tu saja kena gangguan. Takut pula kisi kalau dia duduk dalam rumah tak nak keluar-keluar. Terima kasih. Selamat tengah malam. Baik, pendengar Ria 897, bayangkan kisah tadi daripada Abang Arman. Dia balik sedang jalan di kolong blok rumahnya tu, dia rasa macam ada orang panggil dia, sekali nama disebut. Baik, kita teruskan di sini daripada seorang lagi rakan kita. Katanya daripada siapa ni? Oh, okey, ini pendengar yang berkongsi Ini dia dengar dari rakannya. Di sini dia katakan, saudara, sebelum saya teruskan dengan pengalaman, sekali lagi ingin saya tekankan kepada anda semua, ingat rancangan Misteri Jam 12 ini hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya dan terlampau taksub dan terikut-ikut. Anggaplah 100% hiburan seperti menonton filem-filem seram. Tidak lebih dari itu. Ingat, hiburan saja. Jadi janganlah anda kaitkan MJ12 dengan ini. Jangan anda terlampau taksub, terbawa-bawa, terikut-ikut. Itu yang tak nak Sebab jangan terlampau jadikan rancangan ini sebagai satu personal. Tak boleh lah. Baik, apa yang ingin saya sentuh ni, kejap lagi akan saya berkongsi lah tentang satu kisah di mana diceritakan oleh seorang rakan. Ini merupakan kiriman email. Mana email saya kejap tadi ada, sekarang tak ada. Ini dia. Okey. Ini daripada siapa ni? Syami katanya berkongsi pengalaman. Tapi bukan sekarang, saya akan baca sebentar nanti. Syami kata untuk pendengar Misteri Jam 12, Syami ni adalah jauh ni Syami ni adalah seorang pendengar Misteri Jam 12 yang sekarang ini menetap di Australia dan suka mendengar MG12. Beliau bukan rakyat Singapura, beliau adalah rakyat dari Malaysia, penduduk Malaysia lah. Jadi bermastautin dan berpindah ke Australia dan mendengar MG12. Bayangkan Jadi Syamin katakan di sinilah, katanya saya ada seorang rakan kerja di Australia. Jadi sesuatu yang disentuh oleh Syamin ini yang ingin saya sentuh sebentar nanti, tentang kenyataan yang berkaitan dengan bulan ke-7 kalender lunar inilah. Jadi kenyataan apakah yang diberitahu? Ini dilakukan oleh temannya. Temannya berkongsi peristiwa pengalaman yang dialami oleh diri teman yang berbangsa Cina. Akan saya kembali dengan kisah ini sebentar nanti. Tapi sekarang saudara, kita ke hujung talian 669-11897.
bersama dengan seorang pendengar di hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Ya, nama saya Anissa. Ni panggilan dari mana ni? Saya panggil daripada Sembawang. Ada pengalaman yang anda nak ketengahkan tentang apa, Lisa? Silakan. Bukan saja pengalaman, tetapi tentang kain batik tadi ya. Silakan. Okey, saya sebenarnya seorang yang menguruskan jenazah ya. Oh, okey. Ya. Anda menguruskan jenazah Wah, jadi berapa tahun ni anda berkhidmat sebagai pengurus jenazah? Hampir 14 tahun. 14 tahun. Saya rasa ramailah yang mengenali saya jugalah ya. Okey. Sebenarnya gini, saya dengar macam-macam tentang mayat-mayat yang ada tu selepas kematian macam-macam berlaku ya. Saya sangat sedih lah sebenarnya, sangat-sangat sedih lah ya. Perkara-perkara yang berlaku ini sebenarnya tidak ada mengait sama sekali dengan rohnya. Ya, mereka harus faham ya, roh ni adalah hak Allah kan. Sekiranya mereka ada gangguan malam atau sebagainya, sebenarnya mereka dalam keadaan kemurungan ataupun kesedihan yang tak terkata lah ya. Kerana bila saya menguruskan jenazah, selalunya selepas itu keluarganya akan begitu punya sedih, menangis dan sebagainya, dan saya akan selalu menasihati mereka supaya buat karya akhir ni kita reba akan pergi orang yang kita sayang ya. Jadi selalunya saya suruh mereka berpeluk lah mayat yang mereka keluarga mereka lah, maaf cakap mayatnya lah ya, peluk dengan penuh kasih sayang ya. Lalu dengan kalian terakhir tu dengan membaca doa lah, ya Allah berikan aku kesabaran dan keredaan ya. Selain daripada itu sunnahnya lah cium dahinya, dan benar-benar lah rezakan dia pergilah. Jadi memandangkan anda ada pengalaman sebagai seorang pengurus jenazah ni ya, mungkin anda boleh terangkan tak apakah itu yang dimaksudkan dengan badi mayat? Pastinya anda pernah dengar Jadi kalau seseorang tu badi mayat, lazimnya apa yang dilakukan? Sekali lagi lah macam saya kata tadi ya, sebenarnya mereka ni dalam kesedihan yang tak terhingga, jadi mereka terganggu fikiran mereka ya. Jadi kemurungan itu mendatanglah selepas mereka dalam kesedihan yang tak terkata. Di situ lah di mana mereka terasa terlihat wajah orang yang mereka sayang. Ya? Jadi rawatan-rawatan yang disarankan tentang badi mayat tu, kita dah tahulah penjelasan yang anda berikan. Kalau kita terlampau emosi bila dah pergi terbayang-bayang macam gila bayang macam itulah. Jadi sekarang ni banyak pendapat mengatakan pandangan macam-macam lah orang mengatakan ni. Ini pandangan pendapat individu lah, mengatakan kalau kena badi mayat mandi tanah kubur, mandi sabun mayat, menggunakan sabun mayat. Bagaimana? Apa pandangan anda? Ya, banyak ya, ramai ya di sana. Kalau sedang saya ngurus jenazah, kalau ada orang tu percaya sangat dengan sabun-sabun. Tetapi seperti mana saya akan selalu memberitahu yang benda-benda ni tidak ada kena-mengena dengan sabun, tidak boleh gunakan sabun untuk apa-apa sekalipun ya. So sekali lagi badi mayat tu adalah kerana mereka itu selalu dalam keadaan kesedihan yang tak terkata lah. Jadi mereka ingatkan orang yang mereka tersayang, terbawa-bawa perasaan itu hingga ke waktu malam selalu timbul benda-benda ini. Lalu disalahkan konon mayatnya baliklah, rumahnya ini. Sebenarnya tidaklah kan, sama sekali tidak. Dan tentang kain batik tu sebenarnya tak ada apa-apa. Kalau kita ni lemah semangat dan sebagainya, gangguan-gangguan ni akan datang ya, setan, jin dan sebagainya ya, menyerupai dan sebagainya. Tidak ada kena-mengena dengan kain batik tu sama ada digunakan, dicucikan ke tidak. Tapi selalunya kalau mayat yang kita sedang mandikan gunakan kain batik, sudah tentu ia basah kan. Jadi of course lah kena cuci lah kan. Tapi kalau setakat tutup atas saja, tak ada kotor apa-apa, tak perlulah dicuci kan. Begitu saja. So jangan terbawa-bawa lah kan benda-benda macam gini kan. Ramai saya sangat sedih ya. Ramai macam hari ini saya nguruskan satu jenazah ya. Hinggakan keluarga tu kata dengan saya, kata kak mesti nak ikat kan kak, kalau tak ikat nanti mayatnya akan tak balik ke rumah kan. Na'udzubillah min zalik. Macam itu sekali ya. Pengetahuannya sangat tipis ya. Kalau mungkin mayat tu balik, yang balik bukan mayat lah, jin sama sekali tidak ya, bukannya mayat, bukannya rohnya, jin yang menyerupai yang datang ganggu keluarga yang lemah semangat ya. Dikatakan korinnya macam itulah something like that, yes, korin ya. Jadi jangan salahkan roh ni adalah urusan Allah tu telah pulang, dan mayat itu sudah pulang kepada kubur, tempatnya dikubur ya, jasadnya dikubur. Jadi jangan confuse ya, sorry ya, jangan confuse. Terima kasih ya dengan pendapat pandangan anda. Terima kasih. Baik saudara, dah dengar, mayat tak akan kembali ke rumah. Bayangkan
kalau mayat balik rumah malam-malam awak tengah tidur Assalamualaikum. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan berkongsi pengalaman kisah misteri anda di Ria 897. Berikut ini yang ingin saya sentuh daripada seorang pendengar namanya Syamin berkongsi peristiwa. Beliau adalah seorang warga Malaysia. Sekarang ini telah pun bermastautin di Australia. Dan bila berada di sana, tetap mendengar rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih kepada Syamin yang mengirimkan kiriman email kepada saya. Katanya Syamin, kisah ini diceritakan oleh seorang rakan berbangsa Cina yang juga merupakan kawan kerja beliau yang dah pun menetap di Australia sama seperti beliau. Syamin memberitahu, Casey, seperti yang Casey tahu, ini dah pun masuk bulan ke-7 dalam kalender lunar, Chinese Lunar Calendar. Merupakan bulan hantu ataupun Hungry Ghost Festival. Kisah diceritakan oleh kawan saya tentang bulan ke-7 ini. Kepercayaan orang Cina. Beberapa kali dia tidak percaya akan nasihat ibunya. Katanya, Syamin ni, katanya kawan pada Syamin ini, kawan saya bila dia kecil, ibunya beberapa kali telah pun membawa anaknya berjumpa dengan tukang tilik. Dan tukang tilik ini bila memberikan ramalan tentang kawan Syamin yang tidak diberi nama, katanya di sini bila tukang tilik itu mungkin usianya mungkin 5 tahun, 4 tahun jadi ibunya bawalah anaknya ketika itu yang berusia 4-5 tahun, saya tidak pasti berapa usianya yang lebih tepat, jumpa dengan tukang tilik untuk melihat nasib anaknya bagaimana. Jadi tukang tilik mengatakan bila anaknya berusia 18 tahun, anaknya tak boleh balik selepas 12 tengah malam. Jadi itu yang dijelaskan. Kenapa? Sebabnya katanya tukang tilik, anaknya ada pendamping. Mula-mula pendamping ini hanya tengok dari jauh, tapi setelah usia 18 tahun dia akan ikut dan mungkin akan menghantui keluarga. Syamin katanya, kawan saya kata tukang teli itu tidak akan diganggu, tapi yang akan diganggu adalah ahli anggota keluarganya, di mana mungkin bapaknya, ibunya atau adik-beradik yang lain. Sesiapa yang mendekati Syamin, kawan Syamin ini pasti akan terkena gangguan. Jadi bagaimana agaknya? Jadi bila usianya, kerap kali dia jumpa dengan tukang tilik ni lah, mungkin dia tak beritahu berapa, tapi katanya kerap kali ibu membawalah kawan Syamin ni berjumpa dengan tukang tilik untuk dapatkan nasihat, untuk dapatkan penawar lah, supaya mungkin pada usia 18 tahun ini dapat hilanglah gangguan ini. Jadi ibunya bila menyambut hari ulang tahun yang ke-18, ibu dengan ayahnya begitu risau sangat. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan. Jadi ibunya menasihatkan, ini nasihat bila tibanya Hungry Ghost Festival, itulah waktu Syamin tidak dibenarkan. Kalau balik rumah selepas 12 tengah malam, berbahaya. Syamin dan dinasihatkan jangan pulang ke rumah selepas 12 tengah malam. Tapi kerja Syamin kadang-kala tidak menentu waktu tugasnya. Kadang-kala memang terpaksa balik agak lewat malam sampai pukul 1 pagi sebab dia bekerja mengikut shift. Jadi pakar tersebutlah tukang tilik Cina ni mengatakan, setiap kali Syamin keluar pada bulan hantu ni, dia kena bawa gula-gula dalam poket. Ini bukan saya cakap, Casey. Ini yang diceritakan oleh kawan saya kepada saya. Kena bawa gula-gula dalam poket. Setiap kali kalau dia jalan, dia akan kedengaran seperti ada telapak kaki ikut dari belakang. Jangan toleh, katanya. Don't look back. Apa yang perlu dia buat? Dia perlu menunduk dan dia perlu jatuhkan sebiji gula-gula ke atas lantai. Baru dia jalan terus dan pulang ke rumah. Kalau tidak,
makhluk roh sesat hantu bulan hantu Hungry Ghost Festival akan ikut dia balik ke rumah dan akan mengganggu abang, kakak, ibu dan ayahnya. Bayangkan mereka. Syamin katanya mula-mula tak nak dengar. Dia kata meripik. Teori yang dia berikan alasan memang tak masuk akal. Jadi dia tak buat. Waktu tu dia pulang sekitar 3 pagi. Pukul 3 pagi dia turun dari teksi berjalan menuju ke rumah. Dan berdengar 897. Dia dengar bunyi telapak kaki di belakang. Bayangkan. Ketak, ketak. Syamin katanya kawan saya ni berhenti kisi. Toleh belakang. Dah 2 kesalahan dia buat. Satu dia balik selepas 12:30 malam. Satu lagi dia toleh ke belakang. Kemudian dia teringat kata-kata ibunya. Kemudian benda tu tiba-tiba datang secara automatik. Dia rasa takut dan dia tak balik rumah sampai terbitnya matahari. Kisi nak tahu kawan saya pergi mana? Kawan saya duduk di McDonald sampai pukul 7 lebih pagi. Dia balik ke rumah, ibunya risau sebab telefon berkali-kali. Telefonnya memang bateri dah flat, dah mati, dah tak boleh lagi dia charge. Jadi bayangkan pendengar 897. Kawan Syamin, oleh kerana dia tiba-tiba rasakan sesuatu, mungkin benar kata-kata tukang telik, dia tak balik rumah. Mencetuskan keresahan pada ibunya. Dan akhirnya setiap kali bila tiba 7 month, bulan ke-7 bulan hantu Hungry Ghost Festival, Syamin akan bawa gula-gula dalam bagnya, dalam poket. Bila dia balik, dia akan rasa seperti ada benda ikut. Dia akan bungkuk dan jatuhkan sebiji gula-gula supaya benda itu tidak ikut pulang. Ini petua orang Cina. Benar atau tidak? Ingat, MJ12 hanya satu hiburan saja. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Baik, pendengar 897, bersama dengan saya Ahmad, saya berbesar hati. Kita ada orang yang dah pun berpindah ke Dubai bersama dengan keluarganya. Salah seorang selebriti Singapura yang juga masih dikenali ramai. Ini dia saudara Zack Zainal. Apa khabar Zack Zainal? Apa khabar Casey? Khabar baik. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Zack Zainal ini pulang ke Singapura untuk beraya lah. Sama holiday sama beraya di sini. Jadi sebelum Zack Zainal teruskan dengan pengalaman misteri yang Zack Zainal nak kongsi dengan para pendengar misteri jam 12 di Ria ni, dah berapa lama Zack Zainal dah berpindah ke Dubai ni? Semenjak 2003. Dah 9 tahun lebih. 9 tahun Wah, jadi anak isteri sama duduk sana lah. Sama-sama lah. Mereka pun pulang sama-sama juga. Ni beraya di Singapura. Jadi kita akan mungkin dengar lebih banyak lagi berita yang akan dikongsi oleh Zack Zainal sebentar nanti. Tapi sekarang Zack Zainal nak kongsi pengalaman di mana? Di Singapura ataupun di Dubai? Ada dua, tapi saya fikir yang di Dubai tu sedap sikit kalau saya dengar. Boleh. Ini pengalaman seorang rakan artis ni yang berada di Dubai. Ini tahun bila berlaku kisah ini? Kira-kira baru-baru pindah tu di Dubai pada tahun 2003. Ya, kita masa tu disuruh pilih lah villa mana yang kita nak ya. Dah tengok. Terlihat pula satu villa yang cantik. Saya cakap okey lah. Ada 15 ya, 15 rumah. Ni rumah penghujung sekali. Umur 15. Jadi saya cakap tak ada orang tinggal ke sini. Dia cakap tak, ni rumah baru, dia cakap. Jadi bila kita masuk pun semuanya baru. Seperti itu baru dicat, baru bagus. Saya cakap ni isteri saya tentu suka dalam 4,500 kaki persegi. Besar tu lah. Boleh lah, ada anak pun ramai kan. Saya cakap 4 bilik, ada guest room di bawah,
cantik. Saya cakap, okey, saya setuju. Jadi isteri dan anak-anak hanya dapat bersama saya 2 bulan kemudian. Ya, saya jalan dululah. Bila malam tu saya bersendirian, bila saya solat, ya, bila saya melakukan solat, saya rasa macam ada benda hijau di belakang saya ikut solat bersama. Jadi rumah tu 2 tingkat. Saya tahu tinggal di bawah saja, guest room. Jadi kalau malam tu nampaklah macam bayang-bayang di rumah. Jadi saya rasa ini mungkin rumah ni ada penunggu, agaknya ada jin, ya. Tapi bila saya solat Isyak tu balik kerja malam kan, dalam pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, rasa macam ada orang ikut saya. Ya. Jadi saya tak kisah sangat lah. Saya cakap tak apalah, kalau diikut semayang bagus juga, mungkin jin Islam. Ya. Lantas kita anak-anak pun datang. Lepas 2,5 bulan tu anak datang, sama-sama lah semua di Dubai tu. Anak saya yang besar tu, Muhammad Daniel, masa tu masih kecil, baru umur 10 tahun. Dia tak suka main di bawah. I said, mau bawah, Pa, I do not like this place, Pa. I want to play upstairs. Dia main atas. Ya, selalu. Jadi kalau kita di atas, kadang-kadang tempat dapur terdengar macam orang masak. Dengar macam orang masak selalu. Ya. Jadi saya tahulah kita tidak bersendirian di rumah tu. Lalu kita bacakan ayat kursi, surah Yasin selalu. Ya. Dan tak pernah diganggu, keluarga tak pernah diganggu, tak pernah apa-apa. Tapi kalau saya bersendirian, selalu ada yang saya nampak macam simbas-simbas, dan juga perasaan seram tu ada lah. Satu kali tu anak-anak semua bercuti dengan isteri saya ke Singapura untuk summer holiday. Ya, musim panas, panas sekali, 50 darjah Celsius. Panas tu. Saya hantar anak-anak balik dulu. Diorang cuti sekolah. Saya tunggu dah sebulan baru saya join diorang. Ya, pasal cuti saya cuma sebulan setengah aja. Jadi tak boleh lama. Diorang cuti 3 bulan. Jadi kalau malam tu saya bersendirian, datanglah saya punya driver tu, kadang-kadang temankan saya. Malam tu dia datang, dia ketuk pintu. Saya buka pintu, cakap, ya, Kadir, come in. Cakap, Zack sir, you have people upstairs. I just heard people talking a lot of people. I said, Kadir, you don't believe me? You go up and check. Dia naik atas lah. Dia naik atas, dia check 4 bilik, dia check, bilik mandi dia check, semua dia check. Dia turun bawah, Zack sir, nobody around. Your house got ghost. Dan saya explain dengan dia lah. Saya terangkan dengan dia, sebenarnya rumah ni memang selalu kalau saya di atas, dia di bawah. Saya di bawah, dia di atas. Dan jadi macam kawan. Jadi bila anda seorang diri, dia akan bunyi-bunyi semua keluar lah. Bunyi-bunyi semua keluar lah. Lepas tu saya cakap dengan sebenarnya isteri saya pun pernah mendengar. Tapi isteri saya tak nak takutkan anak-anak dengan saya. Dia tak cakap dengan saya. Terlanjur kita nak pindah tu, selepas 3 tahun tinggal di rumah tu, kita dapat rumah lagi satu yang besar sikit untuk anak-anak pun dah besar kan. Jadi saya nak pindah tu, saya cakap saya sayang rumah ni, pasal rumah ni saya dengan jiran saya cakap saya sayang rumah ni pasal saya nak pindah ni, rumah ni baru lagi, pasal saya penghuni yang pertama. I'm the first tenant for the house. Saya cakap, you are not the first tenant, Zack. Saya cakap, why? Teman saya yang jiran tu Mak Saleh. Dia cakap, I do not want to tell you. Dia cakap, saya tak pernah bagi tahu awak. Sebenarnya ada tenant sebelum awak, orang Mak Saleh. Dia cakap, okey. Dia cakap, apa jadi? Dia baru pindah 2 minggu. Dia punya water heater tank tu jatuh betul-betul depan dia, masa dia nak mandi. Jadi itu menakutkan isteri dia. Dia orang terus pindah. Lepas tu tak ada orang yang tinggal di rumah tu untuk setahun, dia cakap. Bila you masuk, kita pun terpanjat, dia cakap. Jadi mungkin agaknya sebelum tu lah penghuni sebelumnya yang kena ganggu. Mungkin terbawa-bawa lah sampai berapa hari tinggal sana? 1 hari je?
Dia tinggal 2 minggu. 2 minggu. Anda bertahan berapa lama dalam rumah tu? 3 tahun. 3 tahun. Macam mana awak berdepan dengan gangguan hantu Dubai ni? Ini jenis lah. Jenis lah. Itu dia. Zack Zainal sudi berkongsi. Terima kasih dengan kisah anda. Dan mungkin terlanjur Zack Zainal dah telefon ni. Ialah dah bertugas di Dubai. Dah anak isteri pun dah pindah sana. Anak sekolah sana. Semualah. Kira-kira itu kira dah jadi rumah anda di Dubai. Mungkin ada ucapan untuk para pendengar Ria 897 dan juga mungkin peminat-peminat Zack Zainal yang dulu pernah berlakon drama seperti drama Gelora. Itu zaman silam tu. Dan juga pernah jadi host HMI dulu Jadi mungkin ada ucapan untuk peminat-peminat, silakan. Ucapan saya kepada semua di Singapura, selamat Hari Raya Aidilfitri, Eid Mubarak. Semoga kita dirahmati Allah SWT. Dan kepada rakan-rakan yang tak sempat saya hubungi semasa saya di Singapura, maafkan saya. Dan ucapan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan saya SMS, message, email. Saya tetap menghargai persahabatan dan juga rakan-rakan yang ada di Singapura. Ya, semoga kita bertemu lagi insya-Allah. Dan kepada semua rakyat Singapura, selamat Hari Raya Aidilfitri sekali lagi di mana saja anda berada. Ya, itu dia Zack Zainal. Dan Zack Zainal bila akan berangkat pulang ke Dubai ni? InsyaAllah 5 hari bulan ni saya akan pulang ke Dubai. Tapi saya kerap juga ke sini lah. Dan 3 tahun dalam setahun 3-4 kali lah ke sini. Pasal anak saya pun nak masuk National Service. Daniel is 19 years old. Wah, anak dah 19 tahun bapak masih macho Wah, kencang bapak bukan macho. Dulu ada 6 pack, sekarang cuma 1 pack aja. Terima kasih. Selamat Hari Raya Zack Zainal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia saudara, seorang artis Singapura, seorang pengacara, seorang pelakon, seorang hero. Itu dia Zack Zainal. Mungkin ada yang masih ingat lagi dengan Zack Zainal bila dia mengacarakan, dia ada cara tersendiri lah dengan gayanya yang mungkin lain dari yang lain, tapi tetap sama sampai sekarang. Ada dengar, wah, suara Zack Zainal dulu sampai sekarang sama suara. Biasalah, awet muda. bersama anda sebentar nanti. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran Ria 897 Misteri Jam 12 bersama anda. Terima kasih juga pada Zack Zainal awal tadi telah pun berkongsi pengalaman yang ada di Dubai. Bayangkan, dalam rumah, benda tu tahulah bila seorang dalam rumah akan kedengaran sesuatu. Kalau tak di bawah, di atas di bawah, macam tu. Dan Zack Zainal merupakan mentor saya lah. Dulu sebelum saya menjadi seorang penyiar di udara ni, saya bertapak dulu sebagai seorang DJ bawah blok. Dan Zack Zainal lah yang telah pun berikan saya peluang untuk mengacara. Dan lazimnya bila saya bertapak DJ bawah blok ni dululah, saya akan jaga sound. Zack Zainal akan berbual, tapi selalu dia akan, sini, come, you talk, come, you come in with me, you talk with me together, we host together. Saya tengok Zack Zainal ajak aku host .
Dulu banyak mengajar lah dulu. Bertahun saya dengan Zack Zainal dulu. Wah, lama tu. Zaman tahun, saya rasa kalau tak silap saya, tahun 1999 kali pertama ataupun 99 ke 98 lah saya berjinak-jinak menjadi DJ bawah blok lah. Dan orang pertama saya bekerjasama adalah Zack Zainal, dan beliau tak rasa macam beliau ni hati saya, dia tak ada panggil sini, dia dulu panggil uncle dirinya. Ya, uncle no uncle, abang Zack ya. Baik, kita teruskan dengan pengalaman anda di Ria 897, dan pelbagai kisah saya terima di sini. Tekak saya ni perik sangat bila saya, mohon maaf side track bila saya telan air ludah ni, pedih lah, tak tahu kenapa ni. Saya akan cuba banyak minum air suam lah. Tadi lagu yang anda dengar, sebuah lagu dari kumpulan Exist, lagunya Janji Padamu, dan sebelum tu lagu Dimensi Ketiga Sesat Jalan, dan lagu Nazam Lebaran dari Siti Nurhaliza. Kiriman yang ingin saya sentuh di sini ada pengalaman, ataupun lebih tepat lagi ada pendapat pandangan daripada siapa ni? Okey. Dari siapa ni? Dari Sheila katanya. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Kisi, saya bila saya tidak mendengar rancangan MJ12. Saya terutama sekali nak mohon maaf pada Kisi, kata Sheila. Tetapi saya nak minta pendapat pendengar-pendengar di Facebook. Sebabnya apa? Saya nak tahulah apa mungkin pendapat pandangan pendengar-pendengar Radio Ria. Saya takut nak dengar MJ12. Hanya saya akan dengar melalui saluran YouTube. Sekarang ini saya sedang bertugas. Maaf cakap Kisi, saya dengar sound effect terpaksa saya matikan. Saya dengar Misteri Jam 12 apabila Kisi putarkan lagu-lagu back to back. Tak maaf mohon maaf. Jadi kata Sheila, bayangkan orang dengan MJ12 untuk cerita kisah-kisah misteri beliau dengan MJ12 bila lagu-lagu diputarkan. Jadi terima kasihlah kerana anda ni jujur kata Sheila. Jadi Sheila memberitahu saya ingin tanya pada para pendengar MJ12. Kata makcik saudara saya yang saya tidak begitu rapat, tetapi kadang-kala dia suka telefon dan mungkin nak menakut-nakutkan saya. Sebab ada masalah Kisi. Keluarga saya, khususnya ibu saya, ada masalah dengan makcik saya. Dia akan telefon saya. Dia akan kata yang saya ini adalah penerima saka nenek saya yang sekarang ini sedang sakit tenat di rumah. Sakit tenat bukan kerana penyakit tua, tetapi sakit tenat kerana ramai orang tahu dia ada memelihara saka. Kisi, saya nak bertanya pada Kisi, bagaimana kita nak tahu adakah benar-benar kita pemilik saka yang bakal diturunkan? Makcik saya beberapa kali telefon, dia akan konon-konon pada mulanya akan bertanya khabar, tapi lama-kelamaan dia akan buka topik tentang arwah nenek, dan dia akan cakap, engkau dah bersiap sedia belum? Katanya, nenek saya dipanggil nama dengan Nek Mok. Kau dah bersiap sedia belum? Nek Mok nak kasih kau dia saka. Kalau kau tak nak, kau lebih baik kau cari pakar. Dan seringkali saya beritahu ibu, mereka akan bergaduh di telefon. Jadi oleh kerana saya tak nak ibu saya lagi terpekik-pekik lah dengan makcik saya, bila makcik telefon cakap macam tu, saya akan berdiam diri. Saya cuma nak tahu Kisi, macam mana kita boleh tahu seseorang itu adalah penerima saka yang bakal diturunkan? Ada tak tanda-tanda, cara-cara? Sebab saya nak benar-benar tahu adakah saya orangnya. Terima kasih dari Shima. Mohon maaf saya takut dengar dan saya sedang bertugas. Dan terima kasih Kisi. Saya akan baca komen-komen di Facebook sambil saya bertugas ini. Terima kasih dan selamat malam. Dan mungkin ada nak berikan pendapat pandangan pada Sheila yang sedang mendengar sekarang ini rancangan MJ12 di Ria 897 FM. Saya akan kembali dengan lebih banyak kisah pengalaman daripada pendengar-pendengar kita. Silakan 669 11897.
897. Berikut ini kiriman yang ingin saya bacakan datangnya daripada seorang suri rumah sepenuh masa. Kata beliau, ini kisah tentang yang beliau mungkin jangkakan. Ya, ini andaian beliau. Ini adalah gangguan yang dikirim oleh seorang wanita yang bermain kayu tiga dengan suami saya, Kisi. Katanya seorang suri rumah ini, rumah tangga saya dengan suami semakin hari semakin teruk. Jadi Kisi, saya berjumpa dengan seseorang, merupakan seorang ustaz, meminta bantuan pendapat beliau. Kalau boleh tak berikan saya sedikit air untuk saya berikanlah pada suami saya, semoga hatinya terang, dapat melihat mana yang benar, mana yang tidak. Jadi adalah ustaz ni berikan air untuk doa penerang hati, dan dia juga beritahu saya yang sentiasa solat dan berdoa pada Yang Maha Esa. Kadang-kala, seringkali kita minta, doa kita akan terkabul. Jadi doalah di sepertiga malam. Orang yang doa di sepertiga malam inilah lazimnya doanya akan diangkat oleh para malaikat. Jadi saya buat, Kisi, bukanlah kita buat hari ini, esok terus dapatlah perubahan. Memakan masa sebenarnya. Apa yang ingin saya ketengahkan, apabila suami saya mula berubah, Kisi, sebelum ini, bila suami saya ada skandal dengan seorang wanita, jarang balik rumah siang. Sentiasa keluar pagi, kadang-kala pukul 2-3 baru dia balik rumah, Kisi. Saya sebagai seorang isteri pun rasa risau. Bila saya tanya akan gaduh, saya akan senyap. Sebab tak nak suami saya meninggikan suara, tak nak suami saya tengking saya. Pendengar Ria 897, itulah keadaan yang dialami oleh seorang suri rumah tangga. Jadi kata beliau lagi, oleh kerana itu, saya mencari jalan yang lebih senang berjumpa dengan seseorang. Memberi saya air, memberi saya cara berdoa dan sebagainya. Saya buat, Kisi. Buat untuk beberapa minggu, Kisi. Akhirnya suami saya tunjukkan. Dalam beberapa bulan sebelum tu, suami dah tak kisah pasal saya. Tak pernah bawa saya pergi keluar berjalan. Jangan cakap keluar, Kisi, balik rumah nak duduk makan semeja dengan saya pun susah. Saya masak lauk penat-penat, bang saya dah masak, makanlah. Aku penat lah, aku nak tidur. Dia bangun, dia keluar pergi kerja, dia balik tengah-tengah malam, saya sedang tidur. Sedih, Kisi. Dalam hati ni menangis. Tak beritahu ibu saya, tidak beritahu mak mentua, sebab saya tak nak mereka tahu keburukan suami saya. Setelah berminggu-minggu, Kisi, saya berdoa dan berdoa. Akhirnya suami saya mula berubah. Yang paling saya terperanjat apabila dia mula balik awal. Bayangkan, Kisi, pukul 6 petang, sebelum maghrib lah, kata beliau, dah sampai rumah. Jadi pendengar Ria 897, apa sebenarnya yang berlaku? Jadi apakah kaitan dalam kisah misteri ini? Kaitan wanita ketiga dalam kisah misteri yang dialami oleh seorang pendengar yang digelar namanya suri rumah. Akan saya sentuh sebentar nanti. Bayangkan, inilah kisahnya. Saudara, ini rintihan hati seorang isteri, suri rumah. Dan bayangkan, jadi beliau sebelum ni anda dah tahulah, ya, duka citanya, keresahan seorang isteri yang sayangkan suami. Dia tidak beritahu dalam kisah ini, tak ada pun disebutlah anaknya, berapa anak, tak ada. Mungkin saya tak pastilah ada cahaya mata atau tidak. Tapi bayangkan, tak semua orang boleh kawal emosi, ya, seperti mana suri rumah berkongsi dengan pengalaman beliau. Mak mentua tak tahu, mak sendiri tak tahu, sebab tak nak busukkan nama suami, nak menyelamatkan keadaan rumah tangga. Kita boleh pelajari, boleh ambil iktibar daripada semangat seorang wanita ni yang memang, kata orang ni, susah nak cari. Memang susah nak cari isteri macam ni. Yalah, harap-haraplah saya ditemukan dengan isteri yang mempunyai kekuatan seperti ini. Jadi bayangkan pendengar, katanya setelah suami mula berubah, dah mula balik awal. Pertama kali, Kisi, setelah berbulan-bulan, sebelum maghrib suami sampai rumah, suami balik, suami tanya, ada makan tak, abang lapar? Saya, Kisi, hati saya terus nak menangis saya dibuatnya. Sedang saya ciduk lauk untuk suami saya menitiskan air mata. Suami duduk makan, saya temankan dia. Kisi, suami tambah nasi, lebih saya sedih, Kisi. Jadi bayangkan pendengar Ria 897, suami mula kemudian bawa saya keluar pergi menonton wayang, berjalan-jalan dan sebagainya. Wanita yang ketiga ini
mula rasa dengki. Casey dia mula hantar lebih barang-barang lebih dahsyat nak menakutkan saya. Nasib baiklah Casey, ustaz yang saya jumpa ni dapat lihat mungkin apa yang mungkin bakal berlaku. Katanya dalam rumah kalau boleh setelah buat benda-benda yang inilah, mungkin bangun malam solat sepertiga malam, dalam rumah juga jangan lepas membaca surah Al-Baqarah. Satu kali kita baca, katanya 3 hari jin tak masuk rumah. Saya amalkan Casey. Sampailah pada suatu malam, suami sedang tidur di sebelah saya atas katil. Tiba-tiba Casey, saya rasa kepanasan, seperti ada sesuatu yang mengganggu. Katanya suri rumah, saya dengar makhluk itu memanggil-manggil nama suami saya di tingkap bilik, tapi saya tak nampak Casey. Dengar suara memanggil nama saya, suami saya beberapa kali. Saya bangun, saya berdoa, tolonglah ya Allah, tolonglah, lindungilah suami aku dengan aku, tolonglah. Casey, hari demi hari menghantui, mengganggu, makin hari makin teruk. Tapi Casey, kuasa Allah tu memang hebat. Doa saya, doa mungkin ustaz yang telah pun membantu saya, akhirnya wanita itu mengaku kalah. Dan saya tak pastilah lelaki manakah menjadi mangsanya. Tapi yang saya pasti, saya bersyukur kerana dengan tekad saya, dengan keyakinan saya, suami saya kembali ke pangkuan saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat tengah malam Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengisahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Saudara pendengar Ria 897, walau apapun, ingat MJ12 hanya hiburan, tapi kita boleh ambil iktibar yang baik daripada pengalaman suri rumah yang berkongsi awal tadi. Jadi bayangkan, macam mana ni? Ada yang kata suaminya mental dan sebagainya. Tapi kadang-kala ni, entahlah mungkin kadang-kala suaminya tak ada apa-apa. Melayan orang tu macam biasalah, dia layan semua orang sama rata. Orang ajak berbual, dia berbual. Tapi dalam keadaan yang sama tu, mungkin ini andaian saya, dia ada pakai barang, dia kasih suami pun terkena. Kadang-kala bukan salah suami, kadang-kala suaminya okey, dia luruslah, orang bercakap, ajak berbual. Jadi macam mana agaknya dalam situasi ini? Tapi apa pun, saya tabik spring kepada suri rumah, kerana dengan tekad anda, bukan senang. Ada orang dah setengah jalan putus harapan, dan itulah, percaya pada yang satu. Pastinya kita orang yang sabar ni lah akan menerima nampak buah, nampak isinya. Bersabarlah. Ria 897 FM. Terima kasih bagi anda yang berkongsi pengalaman, dan ada juga kiriman-kiriman yang saya terima Batuk. Batuk tekak sakit ni pedih sangat
Ada juga yang kirimkan pada saya, katanya, Casey, saya rasa saya kenal dengan wanita yang bernama Suri Rumah yang tadi kongsi kisah. Memang benar, Casey, kisahnya memang sedih. Dan dia tidak pernah memberitahu sesiapa. Tetapi walau apapun, Casey, telinga tembok ni boleh mendengar dan boleh bercakap, Casey. Cerita tu datang pada saya. Mungkin kerana saya rasa jiran-jiran sebelah yang kepo, dahsyat, tak beritahu orang pun boleh tahu, sampai kan kawan ni boleh tahu, kata beliau. Saya memang tabik spring pada beliau, tidak pernah menceritakan hal-hal ini. Dan itulah yang kita inginkan. Tapi kita ni manusia, Casey, kadang-kadang pun terlepas juga mulut ni bila rasa geram. Memang susah nak cari sikap sifat yang seperti itu. Terima kasih. Okey, yang ini daripada rakan kita berkongsi. Katanya daripada siapa ni, Casey, on the way balik nanti belilah, singgahlah ke kedai ni, beli strepsils, habis isap nanti untuk hilangkan tekak okey, insyaAllah. Baiklah tu. Kalau tak Kak Yang hantarkan, pakal jauh. Wah, nak hantar apa ni? Nak hantar ubat sakit tekak ke? Wah, terima kasih lah. Macam-macam kisah. Yang ini daripada rakan kita bernama Cik Rosman. Casey, tadi ada seorang pendengar nama Sheila kan, yang bertanya tentang saka yang nak diturunkan. Kalau bertanya macam tu susah kita nak beri tahu jawapannya. Kita harus berdepan dengan kedua-duanya sekali. Satu, berjumpa dengan neneknya yang sedang sakit. Satu lagi, berjumpa dengan beliau. Barulah kita boleh tahu. Tidak ada tanda-tanda seseorang itu nak menurunkan saka. Kadang-kadang ni cakap orang ni nak dapat saka, tapi sebaliknya orang lain yang kena. Ini tengoklah saka tu diturunkan pada siapa dan apakah mungkin latar belakang sejarah, barulah dapat tahu. Okey. Yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Silakan hubungi saya sekarang. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Hai, siapa tu? Ila Casey. Beri question tentang diri Ila. Yang macam kata tadi lah, sama dia ni, sebab Ila punya batan yang nama Muhammad Faizal ni, dan dia tengah dia pun macam ada buatan orang lah. Tak tahulah betul ke tidak. Habis kejap nak, sekejap tak nak lah. Tu dah dapat ada siapa-siapa yang mendengar, saya letak ke Pak Radin ke kadang mendengar dia lah. Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ada siapa yang boleh berikan pendapat pandangan. Katanya macam kisah Suri Rumah tadilah, dia syakwa sangka lah, kesnya agak sama. Ramai telah pun memberikan kata-kata semangat. Ada yang kata wah, puji betul lah. Yang ini kata rakan-rakan di Facebook juga. Alhamdulillah suaminya telah kembali ke pangkuan Suri Rumah. Moga rumah tangga mereka akan terus berkekalan. Amin. Apapun tabib dengan Suri Rumah kerana sanggup berusaha untuk selamatkan rumah tangga mereka. Itulah wanita ni kalau dah sayangkan suami, macam tu, lautan api dia renangi. Itulah wanita sejati. Kirim dengan kiriman yang ini daripada rakan kita. Okey. Ini Casey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kisah ringkas dan pendek. Mohon maaf kalau tak seram. Jiran sebelah saya ni ada katanya ini tentang rumah di sebelah saya, tentang rumah jiran sebelah saya. Waktu tu saya sedang isap rokok di luar tau, sekitar pukul 11 malam sambil menunggu rancangan misteri jam 12. Sedang saya isap rokok di koridor, tiba-tiba di tingkap jiran rumah sebelah ni ada makcik ni panggil. Makcik ni memang gitu, Casey. Dia dah nyanyuk dan dia suka duduk dekat tingkap bilik anaknya. Kalau orang jalan dia akan hey. Dia macam panggil macam tu lah. Saya rasa suaranya macam tu. Jadi katanya saya pun toleh lah. Saya toleh nampak makcik tu lah, dengan mukanya mata terbeliak tu dia panggil. Orangnya memang macam tu, Casey. Jadi saya pun dah biasa dengan kelakuan makcik tersebut. Saya pun tak indahkan. Apa yang berlaku, saya ni setiap kali kalau makcik tu saya isap rokok, dia akan panggil hey. Saya akan toleh dan saya akan shh. Saya suruh dia diam, guna-guna ajak gurau lah. Kata abang kita ni, bayangkan berdengar dia. Jadi waktu yang malam yang sama, makcik tu lagi Casey, dia hey. Pukul 11 malam. Saya toleh, saya shh. Dan kalau isteri saya nampak, isteri saya akan marah. Isteri saya akan cakap, bang, tak baik tau bang buat orang tua macam tu. Walaupun dia dah nyanyuk, abang tak boleh buat macam tu. Isteri saya akan belitikan saya panjang-panjang lah. Jadi bila saya buat macam tu, isteri saya terus ke depan. Kemudian dia tegur, abang syu kat siapa?
Awak ni macam tak tahu pula. Ni lah orang tua ni, tak habis. Hei. Bang, abang jangan main-main bang, nak takut-takutkan saya, kata isteri saya kepada saya dengan nada yang takut. Suaranya macam katanya suaranya macam lemah lembut lah. Di sini digunakan perkataan slow. Suaranya macam slow. Bukan mungkin dengan keadaan rasa terketa-keta takut macam tu lah. Jadi bila isteri saya menjelaskan, bang, abang jangan main-main, di sebelah ni tak ada orang, mereka sekeluarga balik kampung, sebabnya nak hantar makcik ni berubat. Mereka mengatakan ada sesuatu lah berlaku pada ibu mereka. Jadi saya terus nak isap rokok, tak berani kisah terbantut. Saya tengok lagi tingkap tu ditutup rapat. Saya tak puas hati kisah. Jadi saya pergi sebelah, saya ketuk tingkap beberapa kali. Abang, isteri marah. Apa mau buat? Awak jangan meripik lah. Saya nampak tadi tau makcik ni. Hei. Saya ketuk lagi, tak ada orang. Barulah kisi tertelan ailio saya. Apabila memang dalam rumah tu tak ada orang. Kalau memang ada orang, anaknya akan buka tingkap kisi sebab cucunya akan buka tingkap. Sebab cucunya tidur di bilik yang saya ketuk tu. Cucunya memang rapat dengan saya lah, berusia 18 tahun. Cucu lelakinya, kata beliau. Jadi oleh kerana itu saya masuk dalam rumah, saya dah tutup pintu semua. Terngiang-ngiang kisi wajah nenek tu panggil saya hoi dekat tepi. Dan bila mereka pulang, baru dapat tahu kisi memang benar mereka berobat. Dan saya pun sampai naik takut nak isap rokok di luar rumah untuk beberapa malam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Wah. Harap mohon maaf bila saya tersasul-sasul ni, sebab pedih sangat. Langit-langit saya ni memang pedih. Kemudian tekak saya telan ludah ni memang perit sangat lah. Banyak berbual, banyak bercakap ni, semakin lama memudaratkan. Tapi tak apa, MJ12 tetap jalan terus. Baik, kita terus jawab panggilan anda 669 11897. Kalau ada kisah saya ingin anda berkongsi sama, silakan, jangan malu, jangan segan. Baik, kita bersama dengan seorang pendengar di hujung talian. Siapakah gerangan? Hello, siapa ni? Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Utara cakap. Apa khabar Utara? Baik, terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Maaf Batin. Maaf saya batin. Utara buat panggilan dari mana ni? Ada Woodlands. Woodlands bukan boleh. Kita ni bukan cerita hantu, tapi misteri lah, boleh? Okey, ini misteri besar Singapura. Dia berlaku dululah. Pasal apa, saya tahu kemarin saya buat dengan kawan saya. Dia seorang perempuan lah, wanita lah. Dia bilang waktu umur 10 tahun, dia tentang sahur ni potong kepala lah. Dulu ada kisah apa tu, gempa di Singapura kan, orang potong kepala kan. Tapi tak ada orang boleh mengesahkannya, betul ke tak betul kan. Dia misteri lah kan. Jadi perempuan ni kawan saya, dia bilang saya, waktu tu umur dia 10 tahun. Dan satu budak lelaki India ni, kawan dia, umur 9 tahun. Jadi dia selalu jalan sama-sama lah. Rail track kat Timur saya, rail track kan. Jadi satu hari tu dia tak jalan sama. Budak India tu ke depan lah, dia belakang kan. Ni dia bang betul berlaku tu. Dia dah jalan depan nun jauh sana, tapi dia nampak kat India tu dia jalan belakang lah. Macam waktu tu nak dekat macam maghrib kan. Gitulah. Jadi dia tiba-tiba dia bilang dia nampak keluar daripada semak-semak satu lelaki tau. Jauh tapi lelaki lah dia bilang kan. Tarik kat India tu, itu juga sabit kepala dia, tanggal pada darah mancut daripada badan India tu kan. Dia nampak dia tergamam, dia takut. Dia terus masuk semak, dia duduk nyangkung gitu berjam-jam. Dia tak keluar, dia takut langsung. Dia betul-betul berlaku kes ni, kata dia lah jadi misteri tu kita dulu kan pernah dengar. Dia benda berlaku tak berlaku ni. Jadi based on apa kau cakap ni, dia bukan misteri lagi lah, betul-betul berlaku.
Cuma tak semua orang awam, tak semua tahu kan tapi jadi tu saya bilang apa tu, kita ni based on dia kat tu benar lah kan berlaku kan. Jadi real track di Ketimak lah. Jadi mungkin tak tahulah benar atau tidak, tapi ini yang anda dengar lah kisahnya. Tak macam mana pun hiburan. Terima kasih pada anda Utara. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Kembali. Baik, pendengar Ria 897, terima kasih kerana anda sudi bersama dengan saya setiap malam dalam rancangan Misteri Jam 12. Masa pun dah pukul 2 pagi. Jumpa anda esok. Anda doakanlah semoga saya ni cepat sembuh lah. Selamat tengah malam. Misteri Jam